بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya yang ke-8 daripada perkara yang membatalkan iqrar 2 kalimah syahadah ialah tidak beriman dengan nas Al-Quran dan sunnah adalah juga membatalkan iqrar 2 kalimah syahadah. Kerana nas Quran ialah kalam Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Quran adalah daripada Allah Ta'ala yang diwahyyikan kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril yang sangat amanah. Quran daripada ilmu Allah Ta'ala, adil Allah Ta'ala. Semua yang ada dalam Quran adalah benar, baik dan adil. Perkara yang disuruh mendatangkan kebaikan kepada manusia, perkara yang dilarang mendatangkan mudarat, sama ada manusia tahu atau tidak tahu, mesti begitu. Hari ini orang mengkaji melalui ilmu sains yang terkini, didapati larangan Quran adalah mudarat. Perkara disuruh oleh Quran adalah hikmat yang baik bagi manusia. Semua Quran cerita adalah benar, khususnya berkenaan dengan perkara zaman dulu, kisah umat-umat zaman dahulu yang tidak diketahui oleh orang, yang tertimbun dalam tanah. Quran menceritakan kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain. Hari ini orang gali berjumpa tanda-tanda itu. Fir'aun ada tanda-tandanya di Mesir. Namrud ada tanda-tandanya di Iraq. Ada tandanya. Sama ada yang manusia sudah tengok atau yang tak tengok. Termasuklah Quran menceritakan tentang peredaran matahari dan bulan, bintang-bintang cakrawala, tentang angkasa lepas. Semua yang Quran sebut adalah benar. Dulu orang tak berjumpa, kata Quran tak betul. Dengan alat-alat yang baru didapati betul macam Quran kata. Quran memberi jawapan yang betul. Cuma akal manusia saja tak sapa dalam kajiannya. Begitulah perkara hari akhirat. Perkara yang gaib, yang kita tak nampak, disebut oleh Quran. Berkenaan roh, malaikat, jin, syaitan dan lain-lain. Perkara dosa dan pahala hari kiamat, semuanya benar, wajib kita kena percaya. Kalau tak percaya dengan Quran, bermakna membatalkan asyhadu an la ilaha illallah, membatalkan kalimah syahadah. Betul juga hadis-hadis Nabi SAW. Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala, dididik oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala akhlaknya yang mulia, dikawal dengan wahyu.
Walaupun ada orang reka hadis, tipu hadis, kecek, buat hadis palsu, diketahui oleh ulama. Ulama-ulama mengkaji makna hadis itu, mengkaji sanadnya. Sanadnya orang yang merawatkan hadis daripada orang yang awal yang menulis hadis itu, dia ambil daripada siapa dia, sehingga sampai kepada Nabi SAW. Tiap-tiap orang dikaji perangainya, akhlaknya, bukan saja ilmunya. Orang yang tak bohong. Dan di sana ada hadis yang mutawatir. Mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai. Rawi-rawinya bukan seorang. Orang yang sifatnya mulia baik ramai. Tiap-tiap satu pengkat ramai meriwayat. Jadi mutawatir hadis itu. Riwayat ramai. Walaupun kita tak tengok, riwayat ramai ini membenarkan. Ada pun hadis ahad. Hadis ahad diriwayatkan oleh seorang. Menafikan hadis ahad tak jadi kafir. Cuma salah saja. Kerana hadis ahad ni mungkin ada pertikaian. Kerana seorang je meriwayat. Ada yang dhaif. Kalau hadis maudhu', hadis palsu, kena tolak. Di sana ada hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Hadis yang sahih dan mutawatir ni tak boleh ditolak. Di antaranya ialah tentang semayang, cara semayang. Asas semayang itu. Asas-asas semayang itu hadis mutawatir. Cara semayang, mula dengan takbir. Baca Fatihah dan seterusnya. Itu hadis mutawatir. Kecuali yang memberi makna yang banyak, riwayat yang banyak. Kadang-kadang Nabi buat satu perkara dalam semayang. Ada orang dia tak ada pada masa Nabi buat itu. Dia dihantar ke Yaman macam Mu'ad bin Jabal. Abdullah bin Abbas dihantar ke Taif. Abdullah bin Umar dihantar ke Mekah. Ada sahabat dihantar ke berbagai tempat. Bila Nabi buat benda baru, dia tak ada. Berlaku khilaf dalam masalah faraq, masalah cabang. Khilaf masalah faraq ini tak menyebabkan keluar daripada Islam. Contohnya tak baca kunut sembahyang subuh. Tak baca kunut. Kerana kunut ni khilaf ulama. Syafi'i kata sunat ab'ad. Mazhab lain kata bukan sunat ab'ad. Kunut dibaca oleh Nabi pada masa berlaku peristiwa Ar-Raj'iyah. Peristiwa Bi'ru Ma'unah. Sahabat-sahabat dia kena bunuh. Nabi baca kunut. Maka sahabat-sahabat yang mendapat begini mengatakan kunut itu ketika sahaja. Syafi'i kata tak tiap-tiap sembahyang subuh. Mazhab Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah tiap-tiap sembahyang ada kunut. Cuma ada kunut. Tiap-tiap sembahyang ada kunut. Tak jadi batal Islam dengan sebab itu. Tak jadi. Dia sembahyang, cuma dia baca kunut tiap-tiap sembahyang. Kita tak baca. Dengan sebab itu tak jadi keluar daripada Islam. Jangan cepat-cepat kata kafir, jangan cepat sangat. Banyak lagi perkara. Ayat-ayat Quran yang memberi tafsir yang berbeza. Sudah disebut ajak kali. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Bila kamu nak sembahyang, basuh muka ambil sembahyang. Basuh dua tangan hingga dua siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala kamu. Bi ru'usi dengan baris bawah. Bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuh kaki kamu. Daripada aydiyakum, atas baik aydiyakum, dari ilmu nahu. Wa arjulakum ni kena basuh kaki. Tapi ada riwayat baca wa arjulikum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ada qiraat begitu. Baca wa arjulikum atas pada bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepada
wa arjulikum, dan sapu kaki. Ada pendapat mengatakan sapu kaki bukan basuh kaki. Tetapi ulama berbahas dalam masalah ini. Benda-benda khilaf ni tak boleh jadi keluar daripada Islam. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun kita tengok orang mazhab lain. Contohnya kita pergi ke Mekah semayang, tu imam tak baca bismillah, baca Fatihah. Tu alhamdulillah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, bismillah ni baca Fatihah. Tak cukup Fatihah dia, kena mayah mula. Tak. Kita kena sedar kerana ini masalah farq. Masalah farq, masalah cabang. Imam Syafi'i sendiri pun ikut Imam Malik, ikut Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Abu Hanifah tak baca bismillah. Syafi'i baca bismillah, khilaf. Ali yang pada Syafi'i ke? Ni ada yang ikut mazhab Syafi'i, Ali yang pada Syafi'i lagi. Nak tunjuk lebih ada Syafi'i lagi. Jadi penuh rana. Balah dalam masalah horong, masalah cabang. Jadi benda-benda cabang ni tak menyebabkan batal Islam. Tidak. Masih sebagai orang Islam. Kecuali yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Semayang batin, puasa batin. Maka dak semayang peraniak dan hati itu kacau tu. Itu sesat. Itu memang ajaran sesat. Di sana ada ajaran sesat. Seperti ajaran Bahai, ajaran Qadiani, ajaran Batiniyah. Ini ajaran yang sesat, keluar daripada Islam. Ilmu-ilmu pelik ni. Bercanggah Quran, bercanggah dengan hadis. Keluar daripada Islam. Ini kena faham. Jadi benda yang nyata dalam Quran, yang nyata dalam hadis, dalam masalah porok, masih lagi sebagai orang Islam berpegang. Kalau tolak yang nyata, tidak boleh. Kena faham. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Surah Al-Baqarah ayat 85. Maksudnya, apakah kamu beriman dengan setengah-setengah kitab, yakni Taurat? Begitu juga Al-Quran. Dan kamu kufur dengan setengah yang lain. Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu daripada kamu, melainkan kerugian hidup di dunia dan di akhirat. Nanti dikembalikan kepada seksa yang pedih, dan Allah tidak lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Walaupun ayat ini menceritakan kaum Yahudi, tetapi hukumnya tetap sama. Kerana kaedah usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukannya sebab yang khusus. Usul tafsir. Walaupun ayat ni menceritakan tentang orang Yahudi, cerita Yahudi, tetapi Quran adalah petunjuk kepada semua manusia. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jangan kata-kata tu kena ke Yahudi, tak kena ke aku orang Islam. Tak boleh. Allah Ta'ala cerita orang Yahudi, orangnya kitab Taurat terima separuh, tolak separuh. Allah Ta'ala anggap mereka kufur. Kalau kita orang Islam, Quran kita pakai gitu juga, macam Yahudi lah juga. Kerana kaedah usul tafsir, ilmu Quran banyak.
bukan tajwid saja. Kalau nak belajar tafsir, kena belajar ulumul Quran. Tajwid dia, nahwu, saraf, bahasa Arab, balaghah, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, adab Arabi, sastra bahasa Arab, Quran adalah bahasa Arab. Termasuklah usul tafsir, kaedah tafsir kena tahu. Di antaranya ialah kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Menunjukkan sekiranya kita ikut perang Yahudi, kita orang Islam, jadi Yahudi lah. Nabi berkata, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang ikut kaum tu, dia masuk kaum tu juga. Maka orang Yahudi terima separuh Taurat separuh. Ikut hawa nafsu dia. Begitulah kita orang Islam. Kalau bab semayang, puasa, zakat, haji pakai Quran. Bab politik, bab ekonomi sama pakai Quran. Tolak Quran. Bab meniaga sama pakai Quran. Bab pakaian sama pakai Quran. Semua Quran beritahu mereka. Dalam Quran bukan sahaja bab semayang, puasa, termasuklah memerintah negara, termasuk pakaian, makanan. Semua ada dalam Quran. Kalau bab semayang, puasa je pakai, haji je pakai, masalah kehidupan tak percaya ke Quran, tak percaya. Kalau dia jahil lain cerita. Dia ngaji Quran, khatam berapa 10 kali Quran. Tapi tak faham makna, dia tak erti. Maka berdosa kerana tak erti itu. Setelah dia beritahu, dalam Quran ada sebut macam-macam. Bab pakaian pun sebut, makanan sebut, merintah negara sebut, kehakiman sebut. Tiba-tiba tak dia pakar ni, dia kata. Tak dia pakar. Quran 1400 tahun dulu. Tuhan tu Tuhan sama je. Allah Ta'ala ilmunya tak terhingga, ilmunya tak rahat, tak tahan. Apa yang ditunjuk oleh Quran adalah sepanjang zaman. Tak terhad masanya Allah Ta'ala yang petunjuknya kekal abadi. Kita kena sedar, kena faham. Ini ilmu Allah Ta'ala. Tak boleh tolak ilmu Allah Ta'ala. Ada orang tu mengaji akidah, mengaji sifat Tuhan. Sampai lebu kita baca sifat 20. Tapi berjuang komunis, berjuang sosialis, berjuang nasionalis. Tolak cara hidup Islam yang ada dalam Quran. Mengaji sifat 20. Antaranya kalam Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tak retap terhingga. Kalam Allah Ta'ala sempurna. Tapi dalam kehidupan bagi sokong perjuangan yang tak betul, perjuangan yang salah. Apa ni? Di mana dia mengaji sifat 20 tu? Ditolak tepi. Ambil sebahagian, tolak sebahagian. Ini kena faham. Allah Ta'ala sempurna segala-galanya. Termasuk kalam dia, termasuklah kalam Allah Ta'ala itu ialah Quran. Nabi lantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan lantik. Kita kena percaya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrain lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malik, riwayat Imam Malik. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesaka aku, Quran dan hadis, pesaka aku, kata Nabi. Kalau mempegang dengan dua-dua ni, tak sesat. Dalam hadis yang lain, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil khamri 'ala sa'irin nujum. Innamal ulama'u warasatul anbiya ma warasu dinaran wala dirhaman wa innama warasu ilman faman akhadahu faqad akhadha bi hazzin wafir. Bandingan orang yang alim, yang tahu agama, dengan orang yang lebar,
lepas buat ibadat je, zikir banyak. Sama perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang cakrawala. Ulama adalah bintang, adalah bulan purnama yang cerah. Orang ahli zikir ni bintang-bintang gelik-gelik je. Bercahaya sekadar tu dia saja. Sesungguhnya ulama adalah pewaris pusaka nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan uang emas dan uang perak. Nabi-nabi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang dapat pusaka ilmu daripada Nabi, maka dia mendapat untung yang sangat besar. Allah Ta'ala tetap memelihara ilmu Islam. Ilmu Islam dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ilmu Quran, ilmu hadis dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja dalam kitab-kitab yang dikarang, yang dicetak, termasuklah dihafaz oleh para ulama. Ada dalam ingatan dia. Sekiranya Quran dia bakar hangus jadi abu. Kitab-kitab agama dia bakar hangus jadi abu. Boleh tulis balik senang-senang dia. Kan Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam bukan sahaja dengan tulisan, termasuklah dengan ingatan para ulama. Penuh orang kafir cetak Quran saja dia buat salah. Hak sebagian surah ni ubah dalam surah ni, sebagian saya tolak dalam surah ni. Dia ubah perkataan, ubah bagi, ubah macam. Boleh tahu. Tinggal titik pun boleh tahu. Sebab itu sekali Allah Ta'ala pelihara Islam ni. Jadi yakin pada ilmu Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri pemimpin Rabbani. Pemimpin yang bersifat ilmu ketuhanan, kemurnian akhlak, kemuliaan perangai menjadi syarat terpenting bagi kebangkitan sesuatu kaum dan tamadun. Bahkan keruntuhan tamadun juga berpunca daripada keruntuhan akhlak. Allah SWT mendedahkan perkara ini melalui firman-Nya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 14. Maksudnya, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad? Mereka ialah penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, yang belum pernah diciptakan sepertinya. Dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah kediaman mereka. Dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan kukuh dan bala tentera yang ramai. Mereka semuanya telah bermahraja lela di negeri masing-masing. Dan bencana, lalu mereka melakukan banyak kerosakan, kejahatan dan bencana di negeri itu. Dengan demikian, maka Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka pelbagai paduan azab. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan membalas. Quran mengisahkan umat zaman dahulu yang hebat tamadun kebendaan. Hari ini orang bangga dengan tamadun kebendaan, kemajuan kebendaan, lupa tentang akhlak, tentang iman, tentang akidah.
duk tamadun benda je. Allah Ta'ala tunjuk contoh umat zaman dahulu. Kaum Ad, kaum Nabi Hud, mendirikan bangunan yang tinggi. Cerita bangunan tinggi ini bukan lening zaman dulu ada dah. Kaum Ad membuat bangunan yang tinggi. Tiang-tiang yang dipahat daripada batu bukit yang pejal, tinggi, diangkatnya, dijadikan bangunan. Kaum Samud membina rumah dari bukit batu yang dipahat. Bukan pakai susun batu-batu. Dipahatnya bukit. Dipahatnya batu yang sangat besar. Dibuat bilik-bilik. Dibuat bangunan. Sangat kukuh. Firaun yang mendirikan piramid-piramid. Satu piramid ni ialah kubur untuk seorang Firaun. Disusun batu yang besar lagi. Nak buat satu piramid kerana seekor Firaun. Seorang Firaun. Belum lagi hak lain. Hari ni orang tengok dia akak macam mana. Ada bloza ke ada wing masa tu. Mungkin ada. Teknologi ini bukan baru. Zaman lalu sudah ada. Mereka hebat pembangunannya. Firaun mempunyai juta bala tentera. Tiba-tiba mereka jahat. Mereka tak beriman pada Allah. Menolak ajaran Allah. Buruk akhlaknya. Allah Ta'ala utuskan Rasul. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa alaihimussalam. Tiba-tiba kaum ini membohongi Rasul-Rasul ini. Allah Ta'ala beri tempoh yang lama. Suruh bertaubat, tak peduli. Sedikit saja yang beriman. Bila tiba masanya Allah Ta'ala binasakan. Merudum dengan tiupan angin yang kuat. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Bangunannya kukuh tak jadi apa, nyakak je bangunan tu. Dengan angin yang kuat. Dengan orang-orang sekali. Kaum Samud, Nabi Saleh yang bermahraja lela lawan Nabi Saleh. Minta mukjizat. Allah Ta'ala mukjizat. Unta keluar daripada batu. Tubik unta, cokor. Nak mukjizat, tanda yang pelik. Bila tanda yang pelik, tak ikut juga. Yang semelihnya unta tu, buat main-main. Dengan satu tempikan yang kuat. Semua mereka mati jadi bangkai. Tinggal bangunan saja hari ini. Orang boleh pergi melawat. Tapi orang melawat tu suka ke suka-suka. Tak ambil yang tiba. Bila Nabi dengan sahabat dia nak pergi ke Tabuk, lalu kawasan itu, sahabat-sahabat ambil air dalam laga. Kaum Samud. Buat uli gandum untuk nak makan. Lalu Nabi marah. Nabi kata jangan makan. Dia makan unta. Nabi larang. Ini kaum yang dilaknat oleh Allah. Bila lalu di sini, kena rasa takut kepada mereka Allah Ta'ala. Ni dok bila tengok pak kita ambil wak ubat pula dah. Dia ambil air wak ubat, wak nama. Ni jahil tak erti. Tak erti. Negeri yang dibinasakan oleh Allah. Begitu juga di Mesir. Tinggal piramid, tinggal bangunan, orangnya dah tak ada. Semua bala tenteranya dan alat-alat ditenggelamkan dalam laut. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Mukjizat diberi Nabi Musa AS. Menunjukkan contoh bahawa kuasa-kuasa besar dunia. Yang ada yang bermahraja lela ni kecil saja. Tak tahan lama mana. Bila tinggal ajaran Allah, tamatlah riwayatnya. Bukan saja kerajaan kafir, termasuk kerajaan Islam pun. Nabi Sulaiman memerintah kerajaan yang paling besar dalam sejarah manusia. Bukan saja memerintah manusia, memerintah jin. Memerintah burung-burung yang terbang di udara. Mukjizat Nabi Sulaiman. Kerajaan yang hebat. Ada bahtera berjalan dengan udara. Dibawa oleh angin, kapal terbang dah ada. Zaman Nabi Sulaiman AS. Bapa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel,
Tak ikut Taurah lagi, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Kerajaan tu hapus, hilang. Hari ini orang Yahudi nak diri balik kerajaan dia, tapi tak beramal dengan kitab Taurah, tak jadi apa. Allah Ta'ala suruh laksanakan kitab Taurah. Perintah Allah Ta'ala bukan buat kerajaan je. Ni asal buat kerajaan, bangga Nabi Sulaiman, tapi tak ikut ajaran Nabi Sulaiman, dibinasakan oleh Allah. Firaun, begitulah kuasa-kuasa besar dunia, Parsi, Rom, termasuk kerajaan Islam. Bila tinggal ajaran Islam, jatuh, tumbang. Bila Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis, menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis oleh Padri Besar Baitul Maqdis. Kerana Padri Besar minta syarat nak serah diri, Khalifah datang sendiri. Khalifah Umar datang sendiri. Lalu Sayyidina Umar datang ke Baitul Maqdis, menerima anak kunci kota Baitul Maqdis. Sayyidina Umar menyampaikan ucapan yang terkenal, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghi bighairi ma azzanallah azallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah, keperkasaan dengan Islam. Selagi kita berpegang dengan Islam, sekiranya kita meninggalkan Islam, kita akan jadi hina dan murka oleh Allah Ta'ala. Kekuatan kita dengan Islam bukan dengan duit banyak saja, dengan kaya saja, dengan pembangunan kebendaan. Dalam dunia, semua teori negara menganggap kemajuan kebendaan saja, lupa dari iman dan akhlak yang mulia. Firman Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Surah Isra ayat 16. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan antara mereka supaya taat kepada Allah. Lalu mereka mendurhaka dan melakukan maksiat di dalamnya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan. Lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Ini amaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak membinasakan sesebuah negeri kalau negeri itu beriman, negeri itu baik, bertakwa pada Allah Ta'ala. Tetapi bila tak beriman, buat maksiat, buat dosa, khususnya mereka yang kaya-raya, mereka yang senang lenang, mereka yang berkuasa, lupa diri, buat maksiat, tinggal perintah Allah Ta'ala, tunggulah masa mereka dimusnahkan. Ini amaran Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam ucapannya mengaitkan suatu tindakan jahat dan buruk dengan kewajipan berjihad. Hal demikian kerana kemenangan jihad sehingga menegakkan Islam sahaja yang akan menjamin kekuasaan melaksanakan kewajipan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perkara itu menjadi janji Allah kepada mereka yang melaksanakannya. Tanggungjawab menegakkan negara yang menegakkan hukum Allah yang adil, yang baik, mesti melalui jihad, melalui perjuangan. Bukan duduk saja dengan perjuangan. Kalau tak ada perjuangan, tak berlaku. Ada orang nak suruh menang Islam, tunggu cokoh duduk rumah, Imam Mahdi mari. Tunggu Imam Mahdi mari. Duduk cokoh, nanti Imam Mahdi lah, duduk katik. Ini tak betul. Imam Mahdi. Itu hak dia. Hak kita ni. Kita masa kita. Di mana kita berada, di mana bumi tempat kita berpijak, kita mesti berjihad menegakkan Islam itu. Ini kena faham. Jangan tak menang dah, berjihad ni tak berjaya dah. Itu bukan kerja kita menang, itu kerja Allah Ta'ala. Sebab itu malam Isra' dan Mi'raj
Nabi dibawa berjalan bersiar-siar sampai ke langit. Nabi bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai pengikutnya. Nabi Musa, ada nabi lain, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada nabi yang berjalan seorang diri, tak ada pengikut. Seorang berjalan, tak ada pengikut. Tuhan tunjuk malam Isra' dan Mi'raj. Dalam surah Yasin, seorang nabi, 3 orang pengikut. Mari orang sokong, nabi dibunuh, habis. Itu cerita dunia. Menunjukkan tanggungjawab kita ialah berjuang menegakkan Islam. Soal kalah menang itu pemberian Allah Ta'ala. Selagi kita belum mati, kita mesti bekerja untuk Islam. Jangan tak bekerja, tunggu cokor, tunggu Imam Mahdi mari. Itu tak betul. Salah. Imam Mahdi ni salah seorang pemimpin di akhir zaman, disebutlah Ali. Dia berjuang juga. Dia berjuang. Elok ke Imam Mahdi lah berjuang, kita duduk saja. Itu tak betul. Itu salah. Allah Ta'ala berjanji kepada orang Islam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. La yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan kamu sekalian wahai Muhammad SAW, bahawa dia akan menjadikan mereka para khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah yang berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, agama Islam yang telah diradainya untuk mereka. Dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh dan gejala kemungkaran. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur engkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Ayat ini Allah Ta'ala berjanji kepada kumpulan orang yang beriman, yang berjihad, yang berjuang untuk memenangkan Islam. Akan tiba masanya satu ketika Islam boleh menang. Setelah mereka yang berjuang itu, ada yang mati, ada yang boleh menyambung perjuangan. Yang mati menang di akhirat. Yang boleh menyambung perjuangan, dilihat kemenangan dunia. Bila Islam menang, Allah Ta'ala tukar daripada ketakutan, serangan musuh, kepada keamanan. Musuh tak berani serang, Islam kuat. Daripada ketakutan, banyaknya jenayah, banyak perampok, penyamun, pencuri. Bila laksanakan hukum hudud, jadi aman. Allah Ta'ala buktikan akan jadi aman. Selagi mereka berpegang dengan Islam. Bila mereka meninggalkan Islam, mereka jahat. Ini perintah Allah Ta'ala yang kita kena faham. Ayat ini dalam surah An-Nur. Surah yang bermula dengan hukum hudud. Hukum yang memberi keamanan kepada umat Islam. Surah An-Nur. Pada masa Nabi berada di Mekah, ketika sahabat-sahabat dia tekan, lalu beberapa orang sahabat antara Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, Bilal dan lain-lain bertemu dengan Nabi di bawah bayangan Kaabah, berteduh waktu tengah hari. Mereka berkata, ala tad'u lana, ala tastansuru lana. Rasulullah, pasal apa tak doa pada Tuhan? Tak minta pertolongan Tuhan? Tidakkah doa seorang Rasul dimakbulkan oleh Allah? Doa Rasulullah biar cepat-cepat menang.
Lalu Rasulullah kata, sesungguhnya umat zaman dulu sabar dalam perjuangan mereka. Ada yang dibelah jasad dengan gergaji, terbelah dua, jatuh ke tanah. Yang ditimbus dalam tanah, ada yang dikokok tubuh dengan sikat besi, meluruhkan daging dan urat. Mereka tak berganjak dengan Islam. Walakinnakum tasta'jilun. Kamu adalah orang yang gopoh, Nabi kata. Kamu ni gopoh sangat. Nak suruh menang percuma, mana boleh. Mesti diuji dulu. Demi Allah, Nabi kata, Islam akan menang. Sehingga orang musafir dari Sana'a ke Hadramaut, negeri Yaman, tidak takut lagi pada kelompok penyamun, melainkan pada Allah. Dan serigala yang mengganggu kambing. Itu saja. Bila Islam menang, kelompok penyamun serah diri, takut akan berlaku keamanan. Akan tiba masanya Islam itu menang. Ini janji Allah Ta'ala. Dengan syarat orang yang berjuang mesti sabar menghadapi ujian. Abu Bakar radhiyallahu anhu dijanjikan kemenangan yang diperolehi selepas bersama-sama Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ucapan pertama khalifah itu ialah amanat pengisian kemenangan yang telah ditunaikan oleh Allah SWT kepada generasi awal umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi kata, sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang pada masaku, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Sebaik-baik umat Muhammad ialah kurun yang pertama, 1 hingga 100 hijrah. Kemudian kurun yang kedua, 101 hingga 200 hijrah. Kemudian kurun yang ketiga hingga 300 hijrah. Ini sebaik-baik kurun. Lepas itu akan berlaku kecelaruan. Akan berlaku kecelaruan umat Islam. Ini akan diuji. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut lepas kecelaruan ini akan ada menang Islam. Akan menang lagi Islam. Kemudian Nabi diam. Nabi tak kata apa. Makna lepas hari itu celaru, lepas itu kiamat lah. Kiamat ni bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan kekuasaan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka juga memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami,
tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, oleh itu ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti, yang banyak berbuat kebajikan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Mu, melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu tentang kejadian langit dan bumi, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut ayat ini yang meminta supaya kita berfikir dan berzikir, ingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan berdoa kepada Allah dengan bersyukur di atas nikmat iman dan minta selamat di hari akhirat, hari kiamat. Mengikut At-Tabarani, seorang ulama dalam ilmu hadis, daripada riwayat daripada Sa'id bin Jubair, iaitu seorang alim di kalangan tabi'in, dan Abdullah bin Abbas, alim kalangan sahabat. Ayat ini ada sebab turunnya. Berpunca bila orang Quraisy, orang kafir Mekah, bertemu dengan orang Yahudi. Mereka tanya orang Yahudi, apa kelebihan yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Rasulmu Nabi Musa. Lalu orang Yahudi kata kelebihannya ialah tongkat mukjizat dan keluar cahaya putih daripada tangannya, mukjizat Nabi Musa. Kemudian puak-puak kafir Mekah ni bertemu dengan orang Kristian. Tanya orang Kristian, apa kelebihan Nabi Isa? Lalu Kristian beritahu kelebihannya dapat menyembuh penyakit kusta, penyakit baras, penyakit bala, dan menghidupkan orang mati. Ini mukjizat Nabi Musa. Lalu mereka balik bertemu dengan Nabi SAW. Kata mereka, wahai Muhammad, doa pada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan Bukit Safa ni emas. Kena harta je. Minta Nabi doa supaya Bukit Safa jadi emas. Pergi cakup hari-hari lah ambil emas tu. Ini kepala otak dia. Dia tak tahu bila emas tu jadi macam batu, boleh buat jalan raya, murah harga dia. Bodoh. Tapi itulah dalam fikiran dia, bila Bukit Safa jadi emas, Mekah paling raya, paling kaya. Senanglah. Itu dalam kepala dia. Lalu Nabi berdoa kepada Allah. Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Ayat yang mahal, lebih daripada emas lagi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kalau beri emas, boleh beri makan sedap, jadi tahi je. Habis. Allah Ta'ala beri kelebihan daripada dunia sampai ke akhirat. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, kejadian segala langit dan bumi, bulan, bintang, matahari, cakrawala, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berbeza siang dan malam. Tuhan jadikan kadang-kadang
Siang panjang, kadang-kadang malam panjang. Waktu tak sama. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. La ayatin li ulil albab. Menjadi tanda-tanda dan dalil-dalil bagi mereka yang mempunyai akal fikiran. Itu semua cukup menjadi dalil bagi mereka yang berakal. Yang fikiran molek, fikiran dia betul. Bukan fikiran bodoh. Fikiran yang panjang, pandang ke hadapan lebih panjang. Daripada dunia sehingga akhirat. Siapa yang fikiran bijak pandai ini? Tuhan sebut sifatnya. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka yang berzikir menyebut Allah Ta'ala. Ingat akan Allah. Qiyaman, pada masa berdiri. Sepanjang masa ingat pada Allah Ta'ala. Pada masa berdiri berjalan. Wa qu'udan, dan pada masa duduk. Masa duduk pun ingat ke Tuhan. Wa ala junubihim, dan pada masa berbaring. Masa itu berbaring pun ingat ke Tuhan. Sepanjang masa ingat ke Tuhan. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir. Mereka berfikir tentang kejadian segala langit dan bumi. Tengok langit, tengok bumi, tengok makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita. Berfikir tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Ini orang yang bijak, orang yang pandai. Untuk menambahkan iman, keyakinan pada Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala buat baik. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini sesuatu yang batil. Semua yang Tuhan buat ni molek belaka. Termasuklah tahi, jadi baja. Benda yang najis, jadi baja. Benda yang bersih, jadi manfaat. Serta-merta. Yang najis pun ada manfaat juga. Yang haram ada manfaat. Bukan untuk makan, untuk tujuan lain. Tujuan obat, tujuan macam-macam. Tak ada yang batil yang Tuhan buat. Semuanya baik. Subhanak, maha suci Engkau, wahai Tuhan kami. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, daripada sifat kekurangan. Semua yang Tuhan buat itu baik belaka. Adil baik. Faqina azaban nar. Maka peliharakanlah kami berazab neraka. Minta selamat di hari akhirat. Bukan selamat dunia saja. Yang penting selamat di hari akhirat. Tak dibakar dalam neraka kerana kafir. Dipelihara iman. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Engkau telah kecewakan dia. Barang siapa yang masuk dalam neraka, kecewa, rugi, kehidupannya tak mendatangkan kebaikan. Minta jangan begitu. Wa ma liz-zalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong-penolong. Orang yang zalim Tuhan tak tolong sampai bila-bila. Walaupun kelihatan dia gagah, dia menang di atas dunia, dia kuat. Sebenarnya Tuhan tak tolong. Dia boleh buat macam-macam itu untuk melayakkan diri jadi ahli neraka. Untuk tambah dosa je. Tambah beban je. Allah, buat banyak. Buat zalim lagi. Buat zalim. Siapa layak jadi ahli neraka. Untuk layak jadi ahli neraka. Buat zalim. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amin bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang menyeru supaya kami beriman. Seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kami beriman, an aminu bi rabbikum, supaya beriman kepada Tuhan mereka. Fa amanna, maka kami pun beriman, wahai Tuhan kami. Kita mengaku kita beriman pada Allah, mengikut seruan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina,
dan tebuskanlah segala kesalahan kejahatan kami dengan keampunan, tukar dengan pahala dihilangkan dosa itu. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan mati bersama orang jahat. Minta mati bersama dengan orang yang baik. Dan sebab itulah kita disuruh berkawan dengan orang baik. Duduk dalam majlis yang baik. Jangan hadir dalam majlis syirik, majlis tak pakai gawa, majlis puja iblis, majlis puja syaitan. Lama mati dalam majlis tu. Mati dalam majlis kaca tu. Maka buruk akhir hayatnya. Kita minta kita mati bersama orang yang baik, duduk dalam majlis yang baik. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina ma wa'adtana ala rusulik, tunaikanlah pada kami apa yang telah kau janjikan kepada rasul-rasulmu. Tuhan janji melalui rasul-rasul nak beri pahala pada mereka yang beriman, mengerjakan amal yang saleh. Wahai Tuhan, tunaikan janji ini. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan engkau kecewakan kami pada hari kiamat. Wahai Tuhan, jadikan kami orang yang beruntung, yang berjaya pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau wahai Tuhan kami tidak mungkin janji sekali-kali. Tuhan tak mungkin janji. Kita minta kita termasuk dalam janji oleh Tuhan. Janji dapat syurga dari akhirat. Wallahu a'lam.